Terima kasih Atika. Pengguna perlu memastikan peralatan kesihatan atau perubatan yang dibeli mendapat kelulusan pihak berkuasa peranti perubatan Malaysia MDA. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Tee berkata, langkah itu bagi mengelak pengguna ditipu dengan produk palsu yang boleh membahayakan kesihatan. Ujar Michael, pengguna juga dinasihati untuk tidak mudah terpengaruh dengan peranti kesihatan yang dijual dengan harga yang murah. Tegasnya, semua peralatan dan barangan kesihatan atau perubatan yang dijual di pasaran sepatutnya mendapat kelulusan MDA. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program jelajah kawalan peranti perubatan fasa endemik bertempat di Auditorium Pusat Jantung Kota Semerahan. Terdahulu dalam ucapannya, Michael berkata, dalam fasa endemik, MDA telah melaksanakan tanggungjawab mencegah penularan jangkitan virus COVID-19 di samping memantapkan pengoperasian MDA seperti aktiviti kawalan prapasaran serta penguatkuasaan bagi meningkatkan keselamatan dan keyakinan pengguna peranti perubatan terutamanya orang awam. Konvensyen Antarabangsa Prasekolah Sarawak 2022 akan diadakan di Miri pada 26 hingga 28 Ogos depan secara hibrid. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata, konvensyen berkenaan dijangka dihadiri 300 peserta secara fizikal dan 1,000 peserta secara maya. Jelas Datuk Rozi, objektif konvensyen ini diadakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang cabaran penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak terutamanya dalam norma baru. Katanya konvensyen tahunan anjuran kementeriannya dengan kerjasama Majlis Pembangunan Pendidikan Awal Kanak-kanak Sarawak disokong oleh pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan untuk memertabatkan pendidikan awal kanak-kanak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat konvensyen antarabangsa Prasekolah Sarawak 2022 di Miri. Konvensyen tersebut dijangka dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jabatan Penerangan JAPEN Negeri Sarawak komited untuk terus membantu menyebar luas peranan dan dasar Kerajaan Sarawak kepada rakyat. Ini bagi memastikan sistem pentadbiran dan peranan kerajaan semasa sampai kepada rakyat di negeri ini. Komitmen itu disuarakan oleh Pengarah JAPEN Negeri Sarawak Jafar Jantan dalam kunjungan hormatnya ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Jafar telah melapor diri sebagai Pengarah JAPEN pada 7 Jun lepas bagi menggantikan Pengarah Suwadi Guiling yang bertukar ke Kuala Lumpur. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dalam pada itu turut menyaksikan penyerahan zakat niagaan daripada Bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Rakyat. Bank Islam Malaysia Berhad diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Muhammad Muazzam Muhammad telah menyerahkan RM870,000 zakat perniagaan. Manakala Bank Rakyat yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Muhammad Hanis Osman menyerahkan RM1.5 juta zakat perniagaan bagi tahun lepas. Kedua-dua zakat perniagaan terbabit telah diserahkan kepada Pengurus Besar Baitul Mal Sarawak Datuk Muhammad Abang Shibli, Abang Muhammad Naili. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak mengadakan sesi secara bersemuka bagi memperkenal kementerian kepada komuniti setempat. Ini merupakan inisiatif kementerian dalam memberikan pendedahan tentang visi, misi dan fungsi kementerian. Program ini juga turut meningkatkan jalinan kerjasama yang lebih baik antara semua pihak, termasuk agensi pelaksana, ketua kaum, ketua masyarakat serta rakyat secara umum, selain menyampaikan maklumat kepada komuniti berkenaan status projek pembangunan berkaitan kementerian. Di samping itu, ianya juga merupakan medium bagi pihak kementerian untuk mendapat maklum balas daripada komuniti setempat berkenaan bekalan elektrik, bekalan air, pengedaran gas dan telekomunikasi. Program yang diadakan di Rumah Edik Ulu Manding akan dihadiri seramai 100 orang komuniti setempat. Turut hadir pada program itu adalah Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Insinyur Alice Jawan Empaling.
Keunikan pelbagai jenis makanan ditampilkan pada Pesta Kebudayaan Borneo BCF ke-17 yang mula beroperasi di gerai-gerai bahagian Melayu Melanau, Dayak dan Cina di Dataran Tuntuanku Bujang, Sibu hari ini. Timbalan Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Kaunselor Bujang Abdul Majid berkata, sambutan yang diterima pada tahun ini amat memberangsangkan. Bagaimanapun, program yang dijadualkan di pentas utama hanya akan bermula pada Isnin depan. Beliau turut memaklumkan Jalan Bujang Suntung akan ditutup dari jam 6 petang hingga jam 11 malam bermula hari ini bagi memastikan kelancaran trafik. Tambah beliau, mereka yang didapati meletak kenderaan di garisan berkembar akan dikenakan kompaun oleh pihak PDRM Sibu. Justru itu, orang ramai dinasihati agar terus memberi kerjasama dalam memastikan kelancaran lalu lintas sepanjang BCF diadakan sehingga 23 Julai nanti. Selain itu, orang ramai diingatkan untuk terus menjaga kebersihan di kawasan dataran Tuntuanku Bujang bagi memastikan Sibu kekal bersih. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media BCF 2022 di Wisma Sanyan Sibu. Sementara itu, Kaunselor Agustin Merikan yang merupakan pengerusi bagi pentas Dayak berkata, pentas Dayak akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Arun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang pada Isnin depan. Pelbagai acara menarik akan dipersembahkan badan bukan kerajaan NGO seperti Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak, Sarakup Indu Dayak Sarawak, Persatuan Kebangsaan Orang Ulu, Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh dan Persatuan Artis Iban Sarawak. Dalam pada itu, Kaunselor Pentas Peringkat Melayu Melanau akan bermula pada 20 Julai ini melibatkan 6 badan bukan kerajaan NGO, manakala pentas Cina akan bermula pada 21 Julai. Dengan itu, berita dari Sarawak, kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Melissa untuk